Perjalanan ilmu merupakan satu proses yang panjang, namun apa yang perlu adalah sentiasa memastikan kita berada pada langkah yang tetap dan langkah yang saksama. Ilmu bukan untuk dibanggakan atau untuk menjadikan kita rasa hebat pada kalangan manusia. Ia adalah untuk memastikan kita sentiasa mengikuti hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada misteri dalam hidup ini jika kita berpandukan kepada hakikat, iaitu sentiasa berpandukan kepada Al-Quran. Salam sejahtera tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian. Apa khabar hari ini? Masih lagi dalam aktiviti yang sama, terus lagi aktiviti yang sama, duduk rumah yang sama, kerana dah dilanjutkan nampaknya daripada 14 hari pertama, 14 hari yang kedua. Ini dah masuk 14 hari yang ketiga dan akan menjangkau 40 hari ya tuan-tuan dan perempuan. Jadi apakah signifikan dia dengan suasana ni? Apa signifikan dia dengan apa yang sedang kita lalui? Dan apakah kaitan dengan kisah-kisah akhir zaman, kisah Imam Mahdi? Semua ada kaitannya tuan-tuan dan perempuan. Bagi mereka yang mahu berfikir, bagi mereka yang sentiasa ingin mencari asbab-asbab ataupun yang telah saya katakan semalam, hikmah-hikmah yang ada di sebalik setiap sesuatu perkara yang Allah telah jadikan. Apa khabar? Ya, salam sejahtera sekali lagi buat semua di mana juga berada. Dan saya semakin hari semakin rasa teruja untuk sama-sama dengan tuan-tuan dan perempuan dalam usaha untuk kita menjalankan diskusi ilmiah, ya, diskusi santai, diskusi akhir zaman, tetapi dari segi perspektif yang lebih membawa kita kepada hubungan dengan Al-Quran secara khusus, secara saintifik dan memastikan ianya ada hubungan juga dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, apa yang telah saya sampaikan setakat ini sentiasa akan berbalik kepada diri kita. Ya, walau sesiapa pun yang telah saya nyatakan, dari segi aspek apa juga yang telah saya cuba sampaikan, akhirnya dia akan berbalik kepada diri sendiri. Dalam arti kata lain, apa yang kita perolehi adalah untuk diri kita. Tujuannya supaya kita akan dapat mengenal pasti bagaimana kapasiti yang perlu, bagaimana langkah yang perlu kita lakukan di dalam mengharungi kehidupan kita dengan sisa-sisa nafas yang masih lagi ada pada diri kita, ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kepada yang telah memberikan komen-komen yang sangat positif, ya, kepada mereka-mereka yang telah pun bertanya dengan saya begitu banyak persoalan-persoalan, teruskanlah ya dengan sikap yang sebegitu, teruskanlah juga dengan cara yang begitu, kerana itulah cara saya selama ini, sentiasa bertanya dan sentiasa mempersoalkan banyak perkara. Bukan mempersoalkan itu tanda kita protes ataupun tanda kita tak bersetuju dengan segala-galanya yang disampaikan oleh pihak lain, tetapi persoalan itu kita lontarkan kerana kita ingin mendapat kefahaman supaya kita dapat jawapan yang sebenarnya, dan daripada situ maka kita akan membuat keputusan tuan-tuan dan puan-puan. Inilah tujuannya kenapa daripada awal lagi saya sentiasa menyatakan perlunya kita bertanya. Ya, kita bertanya dalam apa juga keadaan. Tidak ada salahnya untuk kita bertanya dengan sesiapa sekalipun. Cuma kena sabarlah, sebab banyak sangat tanya ni, ramai yang tak suka, ya. Dan kebiasaannya bila tak suka tu sebab dia tak ada jawapan, ya. Jadi orang tak ada jawapan ni, bila kita tanya dia lama-lama dia akan marah. Dia bukan marah pasal apa, dia marah sebenarnya pada diri dia. Dia tak tahu jawapan yang ditanya. Tapi kadang-kadang dah duduk satu tempat yang tinggi, ya, dah jadi orang besar, bila ditanya soalan-soalan yang dia tak boleh jawab, dia nak jaga muka lah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Dia jagalah diri dia. Aku cikgu, aku guru, kan, aku ilmuwan besar, takkan tak boleh nak jawab soalan macam ni. Jadi bila kita tanya terus dan dia tak boleh jawab, akhirnya datanglah persoalan-persoalan yang
akan menyebabkan mereka ini merasa tergugat, merasa tak selesa dan kena marahlah kita. Jadi sabar dalam soal-soal berilmu ni, kena sabar, kena teruskan. Ingat semalam, jangan putus asa, jangan kita berhenti daripada melangkah, dan kunci kepada ilmu adalah sentiasa mengeluarkan persoalan-persoalan sehingga kita faham. Jadi bila kita dah faham apa yang kita patut laksanakan, maka kita laksanakan. Bukan bertanya tapi dia tak buat. Ni masalahnya, banyak bertanya tapi buat tak. Macam-macam soalan yang tanya, soalan tu, soalan ni, tapi bila dijawab, dia tanya soalan lain pula. Dan dah dijawab, tanya pula soalan nombor 3. Tapi soalan pertama sendiri yang ditanya dah dapat jawapan. Bila ditanya semula kepada mereka, dah buat belum jawab daripada persoalan yang pertama? Oh, belum lagi tuan. Saya nak tahu soalan yang ketiga. Maka sikap-sikap beginilah yang sebenarnya yang akan menyebabkan kita sentiasa berada dalam kerugian. Kerana ingat, perjalanan itu adalah proses ilmu. Maka jika tuan-tuan dan puan-puan dah bertanya, dah dapat jawapan daripada sesiapa sekalipun, pertama sekali buat pada diri sendiri. Laksanakan pada diri kita dulu. Jadi jangan tanya soalan yang baru selagi kita tidak ada pelaksanaan kepada jawapan pada persoalan yang pertama. Selepas itu barulah kita akan pergi kepada persoalan nombor 2. Tanya lagi. Kemudian dapat jawapan, laksanakan lagi. Kemudian dah jelas, pergi pada soalan yang ketiga. Okay, ini cara proses dia, step dia yang perlu tuan-tuan dan puan-puan amalkan. Kerana banyak sangat budaya kita budaya bertanya, tapi budaya melaksanakan apa yang ditanya itu sangat-sangat kurang. Tak sampai 1%. Ramai yang suka bertanya, pergi dalam majlis-majlis ilmu, bawa ke buku, catat, bukan main, banyak lagi catat dia. Kalau ustaz di depan tu bercakap, semua bercatat, tak kira tua muda lah. Selepas tu bawa balik. Lepas tu bangun, ustaz begini, soalan begini. Ustaz tu pun jawab lah, okey begini, kena buat begini, catat, simpan dalam buku, bawa balik. Tapi pernah tak apa yang disimpan tu, yang dicatat itu tadi, buat dulu. Ni besok ada lagi majlis ilmu lagi, pergi lagi, tanya lagi. Jadi gurunya pun jawab lagi, tulis lagi dalam buku, bawa balik lagi buku tu. Jadi akhirnya terhimpunlah buku-buku pertanyaan, bukan buku-buku pelaksanaan. Tapi dah banyak bertanya, tapi tak pernah buat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, konsep yang perlu saya perjelaskan, baginda Rasulullah SAW adalah pelaksana. Keilmuan yang beliau miliki adalah atas pelaksanaan yang telah beliau lakukan pada diri beliau sendiri terlebih dahulu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran itu tidak turun sederap begini. Macam ni, dah siap satu sederap turun begitu. Kerana Al-Quran itu diturunkan satu persatu, peristiwa demi peristiwa. Setiap sesuatu perkara berlaku, maka datanglah ayat Al-Quran, datanglah wahyu Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi baginda tidak boleh buat apa-apa. Dia duduk memikirkan macam mana nak laksanakan ataupun menjawab sesuatu perkara yang perlu dijawab. Maka turunlah ayat Al-Quran, maka turunlah wahyu daripada Allah atas peristiwa tersebut. Maka dia dapat jawapan. Bila dapat jawapan, baru dia laksanakan. Dilaksanakan apa yang perlu dilaksanakan berdasarkan wahyu yang telah beliau terima. Kemudian datang lagi satu peristiwa, datang lagi wahyu, laksana semula, dah laksanakan, dah diimplementasikan dalam hidup. Maka beliau menghadapi lagi satu situasi, datang lagi, maka itulah himpunan-himpunan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lengkaplah 30 juz melengkapkan seluruh Al-Quran. Maka tuan-tuan dan puan-puan, nak faham tentang Imam Mahdi, nak faham tentang akhir zaman, bukan dengan dengar dan catat. Ini kebiasaan yang saya lihat di dalam kebanyakan suasana. Saya melihat begitu banyak dalam majlis-majlis ilmu, kebanyakannya tu suka dengar. Tapi bila ditanya dengan mereka, dah buat belum? Tak maaf lah ya, 1% tu pun susah nak dapat. Jadi soalnya di sini tuan-tuan dan puan-puan tergolong dari mana yang satu? Adakah tergolongan yang 1% yang buat, atau tuan-tuan dan puan-puan
adalah golongan 99% yang suka bertanya, yang suka mencatat tapi tak buat. Jadi saya yakin penonton-penonton YouTube channel Masa Bayu semua golongan 1%. Tak gitu. Golongan yang sentiasa mencatat dan juga golongan sentiasa yang melaksanakan apa yang telah dicatat. Sebab channel saya ni tak ramai yang tengok, ya, sebab kena buat. Jadi kalau nak tengok channel saya ni, saya akan beri peringatan begitu. Nak tengok boleh, dengar boleh, tapi tanggungjawab selepas itu adalah laksanakan atau tidak di dalam hidup masing-masing. Jadi itu perlu kita fahami. Kenapa? Sebab kita bercerita tentang perkara yang sangat jelas, perkara yang telah kita imani, iaitu sesungguhnya akan tiba masa kita akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihitung nasib kita, untuk ditentukan untung nasib kita. Maka perkara itu benar, bukan satu perkara yang main-main, tuan-tuan dan puan-puan. Betul, kita orang Islam terima, yakin apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, bahawa berlakunya akhirat, berlakunya kiamat, adanya padang mahsyar, itu benar. Maka untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang benar, maka kita kena membenarkan pada diri kita untuk melaksanakan apa yang sepatutnya yang kita perolehi. Ilmu itu perjalanan, maka laksanakan dalam diri tuan-tuan dan puan-puan atas apa yang telah ditanya. Kerana apabila semua yang ditanya, tetapi dalam 100 pertanyaan hanya satu yang kita buat, fikirkanlah tuan-tuan dan puan-puan atas apa yang kita tempuh pada hari ini. Maka kesukaran-kesukaran yang kita hadapi pada hari ini sebenarnya berbalik kepada diri kita yang hanya bercakap tetapi tidak melaksanakan dalam hidup sendiri. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ini saya berikan kepada golongan yang 99%, bukan yang 1%, sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan 1% kan. Jadi tak perlu risaulah. Amalkan terus dengan konsep bertanya dan melaksanakan dalam diri. Jadi kita sambung lagi kisah kita pada hari ini, topik yang ke-6, iaitu siapakah pembantu Imam Mahdi, fasa ke-6. Saya telah menjelaskan fasa yang ke-5 tentang bagaimana proses itu akan sampai kepada para rasul, kualiti-kualiti yang diperlukan. Dan memanglah bila dah sampai peringkat itu, saya sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan belum sampai peringkat yang ke-5. Peringkat yang pertama juga saya dah mula rasa memang tak ada peluang lah, ya, nak menjadi pembantu pada Imam Mahdi. Jadi bila masuk peringkat kedua, ketiga, keempat, sebagaimana saya katakan semalam, dah masuk yang ke-5, memang langsung tak ada lah. Jadi macam ada seorang tu komen, kalau tak dapat jadi hang tua, hang jebat, jadi hang kebun pun boleh lah tuan. Macam tu lah. Jadi jadi hang kebun lah kita. Kurang-kurangnya kita jaga kebun, bekerja, bukan lagi menjadi pembantu atas secara langsung, tetapi jadi hang kebun, menjaga kebun-kebun yang dimiliki oleh Imam Mahdi. Paling tidak pegang cangkul. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Jadi ini nak masuk peringkat yang ke-6 ni. Bila saya ceritakan semalam tentang para rasul, ingin saya memberikan suatu penjelasan bahawa setiap proses yang telah saya jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan, hitungan dia tu ada. Hitungan yang dimasukkan tadi, nilai-nilai itu kena jelas. Kerana apabila datang saat pertentangan yang besar, batil di antara Dajjal dan juga dengan Imam Mahdi, maka ia perlu datang dengan satu nilai yang jelas. Nilai yang akan membawa manusia itu dengan jelas kepada realiti. Ya, bukan main cerita-cerita tembak gaib, tembak angin dan sebagainya. Kalau berperang, maka peperangan itu peperangan yang nyata sebagaimana perang Badar. Yakni ada fizikalnya, ada senjatanya, ada peralatannya, ada keupayaan-keupayaan yang tertentu. Maka berbalik kepada peristiwa tersebut, kapasiti yang diperlukan oleh pembantu kepada Imam Mahdi adalah sangat besar, sangat luar biasa dari segi nilai yang perlu dibawa ke depan. Kerana bukan lagi cerita yang akan membawa kita kepada situasi yang akan membawa balik kita kepada zaman kuno. Ini banyak sangat cerita-cerita begini.
Kisah-kisah yang akan menyebabkan manusia kembali kepada zaman kuno. Dah tak ada apa-apa, bawa pedang, bawa panah dan sebagainya. Jadi ingin saya jelaskan di sini tuan-tuan dan puan-puan, akan berlaku satu gegaran-gegaran di atas semua muka bumi dengan tindakan dan kelakuan yang berlaku, yang dihasilkan dari tangan-tangan manusia, bom-bom yang meletup dan sebagainya. Tetapi yang tidak akan kita faham bukan atas dasar tiba-tiba benda itu hilang. Ada sesuatu yang akan dibangunkan oleh Imam Mahdi di dalam bentuk pembangunan teknologi yang akan menyebabkan teknologi-teknologi hari ini menjadi kuno. Harus faham di konsep di situ. Bukan kuno tiba-tiba datang satu keadaan, satu angin yang akan menyebabkan kuno. Tetapi teknologinya nanti akan menyebabkan kuno lah teknologi yang sedia ada. Contoh yang paling mudah untuk kita lihat tuan-tuan dan puan-puan hari ini saja. Hari ini saja, kalau kita lihat COVID-19 yang mempunyai satu sifat yang sangat halus, tidak ada satu teknologi di atas muka bumi yang dapat memberikan solusi pada COVID-19 sampai hari ini. Bukti dia, masih lockdown kan? Masih lagi ramai yang terkorban. Malah saya dimaklumkan sekarang dah lebih daripada 1 juta yang telah terkorban. Yang telah pun terjangkiti, dan terkorban meningkat beratus ribu, dan difahamkan dah lebih 300,000 orang, hampir 300,000 orang yang telah terkorban akibat COVID-19. Jadi ini yang dimasukkan jadi kuno. Tidak ada makna lagi teknologi yang sedia ada untuk menentang ataupun mengawal COVID-19. Ini tentang kisah COVID-19 tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana pula tentang Imam Mahdi? Maka Imam Mahdi akan membawa teknologi-teknologi yang tidak terjangkau oleh manusia pada hari ini. Akan berlaku satu pertentangan dengan tentera-tentera Dajjal, yang mana tentera Dajjal juga akan membawa teknologi-teknologi yang mereka miliki. Ada cerita tentang Hub lah. Hub ni macam satu kisah senjata. Dia gunakan senjata menggunakan nature. Jadi banyaklah teori-teori spekulasi yang dibangunkan tentang hub, tentang senjata pemusnah secara besar-besaran dan berbagai-bagai. Tetapi hakikatnya tuan-tuan dan puan-puan, balik kepada cerita-cerita yang selalu saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, balik kepada Al-Quran, balik kepada realiti. Jika mereka ada sebegitu sekalipun, tetap mereka tidak boleh menandingi teknologi-teknologi yang ada di dalam Al-Quran yang telah Allah sediakan untuk mereka-mereka, yakni orang-orang soleh, yakni orang-orang yang beriman bertakwa, untuk menjadikan ia sebagai formula rujuk, dan mereka mendapat lebih daripada apa juga yang diperolehi oleh orang-orang yang tidak menerima hakikat tentang kebenaran Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maka itu pembantu-pembantu Imam Mahdi perlu memiliki kapasiti sedemikian, perlu memiliki keupayaan-keupayaan sedemikian. Ya, ini keupayaan yang sebagaimana saya katakan, daripada fasa 1 sampai fasa yang kelima semalam. Dan ingin saya perjelaskan juga bahawa keadaan ini bukanlah satu keadaan yang menjadi sebagai satu cerita untuk melengkapkan kisah-kisah yang menarik macam cerita Hollywood, tetapi ini adalah satu aturan-aturan pergerakan perjalanan alam dengan susunan faktor masa dan faktor tenaga. Tersusun semua tuan-tuan dan puan-puan. Kedudukan bulan, kedudukan bintang, planet dan sebagainya mempunyai suatu posisi yang tidak berlanggar di antara satu sama lain. Tergantungnya bumi tanpa ada cara untuk difahami oleh manusia hari ini dengan teknologi, dengan ilmu yang sedia ada. Bagaimana bumi boleh tergantung, terapung di angkasa? Ini semua adalah satu perkara yang perlu difikirkan, dan yang inilah yang akan menjadi satu pegangan kepada Imam Mahdi untuk menjelaskan kepada manusia zaman di mana beliau akan hadir, bahawa tidak berlaku sesuatu itu dalam proses yang sia-sia. Semua ada jawapan dan semua ada maksud yang disampaikan oleh Allah. Cuma apa yang perlu kita faham, jawapan dan maksud kepada persoalan-persoalan yang saya katakan tadi ada di dalam Al-Quran.
Maka ini yang ingin saya jelaskan, pembantu-pembantu Imam Mahdi di dalam perjalanan Imam Mahdi akhir zaman, merungkai semua rahsia alam, merungkai semua persoalan-persoalan agar ia dapat dilakukan sebagai suatu proses pengurusan pemerintahan yang akan memakmurkan alam semesta, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bagaimana pula dengan hari ini? Apa kisah yang nak dibawa oleh Masa Bayu kali ini? Dah semalam kisah Rasul, hari ini kisah apa ya? Saya pun sama-sama menanti dengan tuan-tuan dan puan-puan ni budak apalah. Sebab semalam dah tak ada dah potensi, peluang dah habis dah, nipis langsung dah. Dah tak ada dah. Nak jadi berangan-angan ke, nak impian-impian tu masih boleh pegang lagi. Berangan boleh, impian boleh, tapi realiti memang dah tak ada peluang. Tapi hari ini bagaimana ya? Mungkin-mungkinlah kok ada peluang lagi. Maka tuan-tuan dan puan-puan, bila masuk fasa yang ke-6, pembantu kepada Imam Mahdi adalah atas kapasiti sebagaimana kapasiti malaikat. Berderai teruslah kita, pecah kaca, pecah gelas. Dah baca harap balas. Apa yang nak dibalaskan, balaskanlah pada diri kita. Dah berderai dah kaca kita. Ini dah masuk pula fasa yang ke-6, memang tak ada peluang langsung lah. Malaikat, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi nak buat kapasiti nilai malaikat ni macam mana ceritanya? Macam mana nak buat ni, Tuan Pal? Memang soheh lah. Memang tak ada langsung lah peluang kita. Memang tak ada peluang lah untuk kita ni sebenarnya nak cakap, nak mendabik diri ke, nak mendabik dada bahawa kita ada peluang untuk menjadi pembantu Imam Mahdi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semua kisah tentang malaikat, bagaimana malaikat menjalankan tugasan membantu para rasul, ada di dalam Al-Quran. Bagaimana para malaikat membantu baginda Rasulullah SAW sewaktu perang Badar juga ada dijelaskan. Allah utuskan malaikat-malaikat untuk membantu. Malaikat adalah makhluk yang sentiasa melakukan taat kepada perintah Allah tanpa dia melakukan apa juga perkara-perkara yang ditegah. Mereka ini memiliki sifat-sifat yang khusus kepada tugasan-tugasan yang telah diberikan, diamanahkan. Maka saya akan terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan apakah sifat-sifat ataupun kualiti yang perlu difahami dengan malaikat untuk kita menjadi pembantu dalam peringkat yang ke-6. Maksudnya di sini, untuk menjadi pembantu pada peringkat yang ke-6 kena memiliki sebagaimana kualiti yang ada pada para malaikat. Jadi semakin jauh memang tak jumpa langsung lah kita jawabnya. Dulu semalam ni bolehlah saya cakap lambai-lambai pakai ujung jari, lambai nampak Imam Mahdi. Sekarang ni nak lambai-lambai tu pun rasanya macam tak dapat lagi nak melambai dah. Tak dapat nak lambai. Maka apa yang kita kena buat? Duduk jauh-jauh tengok bumbung cukup lah. Sebab nak pergi pun tak boleh. Nampak bumbung di mana? Oh tu rumah Imam Mahdi. Daripada jauh lah kita duduk bawah-bawah pokok ke mana-mana, dapat tengok bumbung rumah Imam Mahdi pun alhamdulillah, dapat balik rumah beritahu. Kenapa ni bang menangis-nangis? Isteri kita tanya kita, nangis-nangis abang ni. Abang pergi mana tadi? Tadi dapat pergi tengok bumbung rumah Imam Mahdi. Tengok bumbung rumah Imam Mahdi, balik rumah menangis, tuan-tuan dan puan-puan. Tak dapat tengok Imam Mahdi, tak apalah, dapat tengok bumbung ni pun cukup lah. Sebab dah tak ada dah, tak boleh buat apa-apa dah. Hitung makin tolak pula markah. Elok markah ada 100, mula 100. Masuk je peringkat yang pertama, dah tolak 10, dah tinggal 50. Masuk peringkat yang kedua, tolak lagi 40, dah tinggal 50. Masuk peringkat yang ketiga, tolak lagi 30. Tolak. Masalahnya bila sampai peringkat yang ke-6, bukan lagi tolak apa-apa, makin hutang lagi, minus. Macam mana tu? Makin minus makin naik minus. Maksudnya segala simpanan kita di hari tua kering, disedut. Tak boleh kita dapat beli, nak dapatkan barang, nak beli kedai contohnya, nak beli beras sekilo pun tak dapat, segenggam pun tak dapat, harganya mahal sangat.
Jadi semalam cerita bukan main lah, sayunya kita, syadunya kita. Dapat lambai-lambai pun cukup. Jadi hang kebun pun dah besar pangkat kita. Hang kebun, duduk kebun Nabi, kebun apa? Kebun Imam Mahdi. Kau kerja kat mana? Aku kerja dekat kebun Imam Mahdi. Kau bertuah sungguh, kau dapat jadi tukang kebun, hang kebun dekat rumah Imam Mahdi. Paling tidak pun semalam macam tu cerita dia. Tapi hari ni dapat bumbung, nampak bumbung Imam Mahdi, rumah dia pun alhamdulillah dapat tengok bumbung. Macam mana tuan-tuan dan puan? Macam mana dengan cerita saya ni? Allah ya Rabbi, kita nak bergurau boleh tuan-tuan dan puan-puan, nak bergurau senda boleh, tapi dalam soal kita ni nak beradab ni, nak gurau senda macam mana? Tak ke sahdu jadi kita ni. Tapi paling tidak pun, apa yang dah saya nyatakan semalam, janganlah putus asa. Teruskan usaha kita. Semangat kena kuat, kata orang-orang luar. Semangat kuat. Maka hari ni saya katakan, jangan semangat kuat tuan-tuan dan puan. Semangat itu akan mengecewakan kita. Usaha, yakin. Usaha. Semangat ni bila ada semangat dia buat, tak semangat dia berhenti. Jadi semangat kuat tu jangan kita pakai semangat ni. Kita rancang hidup kita, laksanakan apa yang mampu kita lakukan pada saat ini. Jika tuan-tuan dan puan-puan rasa mampu atas kapasiti nak menyediakan bekalan untuk bertemu dengan Imam Mahdi, contohnya nak bantu beliau, berapa gaji tuan-tuan dan puan-puan sekarang? Saya gaji 1,000, tuan-tuan ambillah RM1, tepikan RM1 tu. Ambil RM1 daripada 1,000 contohnya, RM1 letaklah ke tepi, sebulan RM1, bulan depan ambil lagi RM1, bulan ketiga ambil lagi RM1, simpan, tabung. Jadi bila dah sampai satu waktu nanti datangnya Imam Mahdi, maka mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, kita tak tahu. Maka dah simpan kumpul, ada RM200. Ini memang saya simpankan. Maka infakkan, ambillah RM200, diinfakkan, tabung perjuangan Imam Mahdi. Kita dah jadi penderma, kita yang mendermakan, kita memberikan sumbangan sebegitu, RM1 satu bulan, contoh, ini bagi contoh. Maka Imam Mahdi dapat sumber daripada tuan-tuan dan perempuan, daripada saya contohnya. Jadi jika itulah yang mampu kita lakukan, itulah kita lakukan tuan-tuan dan perempuan. Jadi kalau dah tak mampu kita buat yang secara langsung, yang secara tak langsung lah kita lakukan. Mulai pada hari ini tabungkan. Macam mana tuan-tuan dan puan? Mulai daripada sekarang ni, tuan-tuan dan puan tabungkan apa yang tuan-tuan dapat, tabungkan RM1 ke paling tidak. Kalau lebih daripada itu, terpulang lah. Tapi RM1 paling tidak. Bila sampai masa nanti, ini infaknya pada perjuangan Imam Mahdi. Sebab dah tak nak lagi dah cerita pasal pembantu ni, dah tak boleh dah ni. Tapi kena cerita juga, sebab belum habis lagi kisah ni. Dia ada 7. Jadi hari ni yang ke-6. Jadi saya kena beritahu, untuk saya beritahu dengan jelas bahawa atas apa yang kita nak capai kena ada hitungan, kena ada cara dia. Maka saya beritahu cara dia. Tapi semakin jelas cara dia, macam saya cakap tadi, hitung-hitung, akaun, berhutang pula. Bukan lagi kita ada surplus, ada lebih. Hitung-hitung, makin banyak hutang aku, minus. Maka akhirnya kita akan mula kepada satu perkara dalam diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Apakah perkara tersebut? Insaf. Kita akan insaf. Kita akan mula menjadi manusia yang akan sentiasa sedar diri. Kita akan tunduk. Dengan kisah-kisah saya ni, bukan saya bawa kisah ni kepada tuan-tuan dan puan-puan, ya, untuk menyebabkan tuan-tuan dan puan rasa aku dah boleh pergi. Tetapi saya nak menjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan kena lihat diri sendiri terlebih dahulu, sama ada benar-benar kita berada pada posisi untuk menjadi pembantu Imam Mahdi, ataupun ia hanyalah sekadar satu cerita-cerita kosong, cerita-cerita yang tidak membawa substan, yang tidak membawa apa-apa nilai. Kerana inilah yang perlu difahami. Setelah dapat informasi-informasi yang saya sampaikan daripada
hari yang pertama. Maka hari ini telah saya sambung dengan perkara yang keenam. Kualiti yang dimiliki oleh para malaikat yang diperlukan oleh Imam Mahdi untuk melengkapkan proses alam semesta, melengkapkan proses pemerintahan beliau sebagai nukleus kepada kepimpinan semua umat-umat manusia dan makhluk-makhluk yang ada di sekalian alam semesta. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sambil saya bercakap ini, saya sentiasa merenung kembali perjalanan-perjalanan yang telah saya tempuh. Saya bertemu dengan begitu ramai orang-orang hebat, orang-orang yang tersohor dalam banyak perkara, dalam ilmu-ilmu masing-masing. Dan daripada situ saya banyak belajar, tuan-tuan dan puan-puan, memerhati mereka, bersoal jawab dengan mereka, menilai realiti yang dihadapi oleh ilmuwan-ilmuwan itu yang saya temui, untuk saya memahamkan sebenarnya kita ini, manusia ini, apakah lagi yang tak cukup bagi diri kita untuk menjadikan kita sebagai khalifah di atas muka bumi? Apakah lagi yang kurang pada perjalanan hidup kita di atas muka bumi sehingga hari ini begitu banyak berlakunya peristiwa-peristiwa yang bertentang dengan norma-norma kehidupan? Hilang semua nilai kemanusiaan. Saya bertanya dengan ilmuwan-ilmuwan yang saya temui. Saya bertanya dengan mereka-mereka yang saya katakan sebagai pemimpin kepada masyarakat. Kerana saya nak faham. Saya ingin tahu, tuan-tuan dan puan-puan, di mana kekurangan. Sedangkan Allah telah menyatakan dengan jelas, sesempurna sebaik-baik makhluk yang Allah jadikan, yang aku jadikan, kata Allah, adalah manusia. Namun atas apa yang berlaku dengan peristiwa yang ada di sekeliling dunia pada hari ini, maka saya mula mempersoalkan diri saya, mempersoalkan apa yang saya lihat. Saya ingin mengetahui, tuan-tuan dan puan-puan, sebenar-benarnya yang Allah maksudkan kesempurnaan, sempurnanya manusia atas sifat-sifat yang lain, yang mana satu sebenarnya? Siapa yang nak dikatakan sempurna ini? Sesempurna makhluk Allah jadikan adalah manusia. Tetapi kenapa? Apa yang saya lihat di atas muka bumi daripada saya kecil, dari usia saya 9 tahun lagi. Bila 9 tahun tu, kenapa permulaan berfikir saya datang masa saya usia 9 tahun tentang perkara-perkara yang begini? Maka saya lihat berlaku kekacauan, berlaku kezaliman, berlakunya kerosakan, adanya pembunuhan, adanya perkara-perkara yang menyebabkan kesakitan, peperangan dan macam-macam. Jadi di mana pula sempurnanya manusia ini tadi? Ya Allah, di mana persoalan-persoalan ini berlaku? Maka itu berbalik kenapa saya katakan tadi, saya berjalan melihat, bertanya dengan ilmuwan-ilmuwan, saya rujuk nak mencari erti sebenar manusia. Kerana ingat, tuan-tuan dan puan-puan, apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada para malaikat yang bahawa akan beliau bangunkan, akan wujudkan, akan mencipta satu lagi sifat kejadian makhluk, iaitu manusia Adam alaihi salam, pada saat ia yang belum ada lagi kepada yang lain, maka telah ditanya oleh mereka, yakni para malaikat, dan khususnya oleh Azazil pada saat tersebut. Apa yang ditanya? Apa yang dipersoalkan? Kenapa dijadikan manusia yang akan menumpahkan darah di atas muka bumi? Kenapa dijadikan makhluk yang bernama manusia yang akhirnya akan menyebabkan dunia berlaku dengan kacau bilau? Tuan-tuan dan puan-puan, cuba fikir di sini. Masa tu Nabi Allah Adam dah turun ke bumi ke belum? Belum kan? Bagaimana mereka dapat pernyataan tersebut? Kenapa? Kenapa diturunkan, diletakkan manusia itu sebagai pemimpin? Tetapi apabila itu sampai kepada saya, tuan-tuan dan puan-puan, maka saya bertanya dengan diri saya,
Apa yang Allah maksudkan manusia ni sebenarnya? Apa istimewanya manusia ini sebenarnya? Apa kelebihan manusia ini sebenarnya sehingga Allah letakkan manusia itu sebagai pemimpin? Sebab apa yang saya lihat, apa yang saya lalui tempuh dalam hidup saya sendiri, ini cerita saya, ya, pengalaman saya tak nampak ciri-ciri kebaikan yang ada pada majoriti manusia. Mudah sangat manusia meletakkan kesilapan, menghukum sesama manusia, memfitnah, hasad, dengki, tamak, haloba, merampas hak orang, rasuah dalam kehidupan dia, sombong, riak. Maka di manakah sebenarnya realiti manusia ini, tuan-tuan dan puan-puan? Maka inilah yang saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Inilah yang saya fikirkan dalam hidup saya selama ini, sehinggalah saya dimaklumkan, ya, saya diberitahu oleh arwah polong saya, ada manusia itu, ada sosok yang sebegitu yang kau cari, Cam. Sebab saya dipanggil Cam, arwah polong saya. Sebab saya tanya dengan beliau, saya tanya Polong, ni Cam nak tanyalah Polong, ni apa dia, manusia ni apa sebenarnya Polong? Apa sebenarnya realiti manusia ni? Cam tengok keliling pun, mana-mana pun dengki sana, dengki sini, susah sana, susah, tak pernah ada tengok yang elok lah Polong. Jadi Polong saya pandang, saya senyum dia. Lama dia pandang mata saya, muka saya. Saya masih, sampai hari ni saya masih ingat lagi wajah tu. Masih saya boleh rakamkan, tak boleh padam. Dia pandang saya, dia senyum, dia pandang saya. Dia kata dalam hati dia, apalah, Allah saja yang tahu. Tapi dia pandang saya tu bukan pandang macam nak makan, marah, macam yang saya tempuh sebelum-sebelum tu. Tapi pandangan daripada arwah polong saya yang terpaku pandang saya lama-lama. Dan dia kata pada saya lepas tu, ada yang engkau cari tu, Cam, ada. Lepas tu saya tanya dengan dia, Polong, ada macam mana? Contoh yang engkau maksudkan manusia itu akan datang satu hari nanti, akan santang satu masa nanti. Maka dialah yang akan membenarkan bahawa sesungguhnya manusia adalah sebaik-baik kejadian. Manusialah sebaik-baik makhluk yang Allah jadikan, dan sosok itu adalah Imam Mahdi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila arwah polong saya berikan jawapan begitu, maka penasaranlah diri saya nak mengenal Imam Mahdi. Maka bukan saya nak kenal Imam Mahdi pada peringkat pertama, saya kecil-kecil dah fikir begitu. Saya berfikir untuk mencari realiti. Siapa saya? Manusia. Kenapa manusia sekeliling ni banyak sangat buat masalah? Itu puncanya. Tapi bila sampai kepada arwah polong saya minta dengan beliau, berikan saya contoh apa yang jelas membenarkan bahawa manusia itu adalah sesempurna makhluk. Itulah disebutnya, terujuklah nanti dalam Al-Quran. Kerana polong tak boleh bercakap, kerana engkau perlu lalui perjalanan itu. Dan engkau akan satu masa nanti, insya-Allah engkau akan bertemulah dengan sosok yang sebagaimana yang engkau cari, yakni sifat-sifat yang membawa diri makhluk bernama manusia menjadi khalifah di atas muka bumi. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, hebat tak hebat, ya? Manusia-manusia yang meletakkan diri dia, bulat-bulat hati dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang arwah polong saya bersyukur saya dapat ayah, ya, saya panggil dia ayah sebenarnya pada diri saya, kerana beliau adalah guru saya yang saya terima segala perkara keilmuan yang diajarkan kepada saya. Cuma saya taklah duduk mengaji macam tu dengan beliau, tapi beliau menunjuk jalan kepada saya yang berjalan. Dia beritahu saya, kau berjalanlah, kau carilah, kau renunglah, kau perhatikanlah kelilingmu, kerana apa yang ada di sekeliling adalah sebaik-baik guru bagi kamu. Cam, polong ni cuma boleh cakap, tapi di sekeliling ini ada segala guru yang engkau dapat rujuk pada diri, dan jangan sekali-kali engkau tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Begitu arwah polong saya cakap dengan saya. Jadi itulah cerita-cerita daripada awal
Daripada sebelum-sebelum ini, saya bercerita tentang Imam Mahdi, saya bercerita tentang akhir zaman, saya bercerita tentang Dajjal, saya bercerita tentang hari ini, kisah bagaimana tentang pembantu-pembantu Imam Mahdi, tuan-tuan dan puan-puan. Adalah kisah yang bukan saya letak dalam cerita-cerita buat novel. Bukan saya dengar daripada mana-mana bahan, mana-mana sumber-sumber. Tetapi saya cari bagi diri saya. Saya lakukan bagi diri saya. Maka itulah realiti yang saya dapat. Betapa benarlah Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala atas segala-gala kekurangan. Maka saya mencari Imam Mahdi. Macam teropong, ada yang kata komen tu dia ada teropong ajaib. Tolong-tolonglah bagi teropong ajaib tu bagi yang lain juga. Teropong ajaib kat mana Imam Mahdi. Jadi saya bersetuju dengan beliau ada teropong ajaib. Tetapi saya cari-cari teropong ajaib tu tak jumpa. Akhirnya saya jumpa di satu situasi sangat jelas bahawa teropong yang dimasukkan itu adalah Al-Quran. Maka Al-Quran telah membuka diri saya kepada realiti siapa Imam Mahdi dan siapa pembantu kepada Imam Mahdi. Dan bila arwah Pok Long saya sampai saat akhir beliau, ini saya membawa kisah arwah Pok Long saya sebab saya tak ada orang lain nak sumberkan. Arwah Pok Long saya lah yang mendidik saya. Maka saya bercerita dengan tuan-tuan dan puan-puan. Beliau saya jaga sebagaimana bapa saya sendiri. Kerana beliau telah memberikan saya banyak pintu-pintu untuk saya berfikir. Dan apabila beliau sampai akhir hayatnya, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, berikanlah aku peluang bersama dengan polongku, bersama dengan ayah aku ini, ya Allah, sehingga akhir hayat beliau. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, saya yang mandikan jasad arwah polong saya, dan saya yang sambut di dalam liang lahat, dan saya yang letakkan beliau di dalam liang lahat. Penuh impian saya. Maka daripada situ tuan-tuan dan puan-puan, apa yang ingin saya nyatakan di sini, menjadi pembantu kepada Imam Mahdi adalah satu benchmark, adalah satu penanda aras kepada kita. Tetapi sebenar-benarnya apa yang perlu kita fikirkan, perlu kita rasakan dalam diri kita, nilai-nilai yang saya berikan daripada sahabat sampai kepada malaikat pada hari ini, atas tujuan untuk kita insaf lah tuan-tuan dan puan-puan. Ini Allah bagi kita lagi peluang. Allah berikan lagi kita masa. Doa-doa mereka-mereka yang teraniaya Allah makbulkan. Apa bukti dia? Lockdown lagi 14 hari tuan-tuan dan puan-puan. Lockdown 14 hari lagi ni adalah bukti Allah kasih sayang kepada kita. Tak bagi kita keluar. Dia suruh kita duduk kat rumah, pandang lagi isteri kita, pandang anak kita, baca Quran, mengaji, baca balik semula, buka balik semula. Solat jangan tinggal. Sebab duduk kat rumah pasti solat cukup kan? Tuan-tuan dan puan-puan mesti solat cukup. Saya yakin. Sebab duduk kat rumah. Kadang-kadang kita keluar, tertinggallah sekejap, katanya jamak lah dan sebagainya. Tapi ini duduk kat rumah. Maka Allah dah bagi kita masa tuan-tuan dan puan-puan. Bagi kita peluang untuk kita dapat menghimpunkan diri kita 14 hari ni. Dari 14 hari ni banyak video-video saya tu, tengoklah tuan-tuan dan puan-puan. Banyak, ada beratus-ratus video saya. Sambil-sambil tu tengoklah video-video saya. Jadi daripada situ bolehlah kita bawa diri kita untuk memahamkan apa yang Masa Bayu nak cakap ni sebenar-benar ni. Dari itulah tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang berkait tentang pembantu Imam Mahdi peringkat yang ke-6, kualiti yang diperlukan adalah sebagaimana kualiti yang ada pada para malaikat. Berapa banyak malaikat? Banyak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi hari ini bukan nak cerita tentang malaikat berapa banyak dan berapa situasi dia bagaimana, kualitinya yang saya nak sampaikan. Jelas ya di sini tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apa pula kualiti yang dimasukkan? Bagaimana syarat-syarat yang dimasukkan? Ada syarat? Ada lagi. Dah ada lagi. Pertama ada, kedua ada, ketiga ada. Semua ada syarat-syaratnya tuan-tuan dan puan-puan sampailah ke hari ini. Apakah syaratnya? Ada 4.
4 juga syarat-syaratnya yang ada pada peringkat ke-6 sebagai pembantu kepada Imam Mahdi. Apakah syarat yang pertama? Iaitu takut. Takut. Apa maksud takut? Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah perkara yang pertama, kapasiti yang pertama yang perlu dimiliki oleh pembantu Imam Mahdi, iaitu takut kepada Allah. Tidak boleh ada perasaan yang lain. Tak ada takut dengan kucing, takut dengan tikus, takut dengan lembu, takut dengan hantu, takut dengan pocong, takut dengan semua, macam-macam takut. Kerana pembantu Imam Mahdi peringkat yang ke-6, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ngerinya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, gerunnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain-lain, besar manalah hantu tu, besar mana tingginya jin ke contohnya, bagaimana garang mukanya, dia tidak ada ketakutan walau apa situasi itu, kerana takut dia hanyalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan takut apa? Mesti ada takut kan? Takut dengan ular, takut dengan apa semua, dengan macam-macam lah yang ditakut. Lebih-lebih lagi takut dengan hantu. Hantu tu memang, macam mana nak saya cakap, dah jadi satu budaya dalam diri kita. Kita takut apa-apa pun takutlah. Takutlah, belum buat dah takut. Jadi saya setakat ni, saya dah berjalan di seluruh dunia, sebab saya juga terlibat dalam kajian-kajian perubatan. Saya belum jumpa lagi mana-mana hospital yang orang sakit kena gigit hantu. Belum lagi jumpa. Orang ni ada satu ward. Kenapa ward orang kena gigit hantu? Belum ada lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Ada satu ward lagi. Ward dia apa? Perut dia sakit. Kenapa? Kerana hantu duduk dalam perut dia. Saya tak pastilah kot tuan-tuan dan puan ada jumpa mana-mana hospital, mana-mana rumah sakit yang ada menyediakan ward orang sakit kena gigit hantu. Ada? Kalau ada, beritahu kat saya. Boleh juga saya mempelajari satu perkara baru. Tapi setakat yang saya tahulah, tak ada lagi orang yang sakit kena gigit hantu. Tapi dalam cerita movie banyak sangat kena gigit hantu lah, kena cederakan oleh hantu lah, cekik hantu lah. Jadi apa maksudnya di sini? Kerana kita takut dengan benda yang tidak jelas. Kita diberikan dengan bayangan-bayangan yang tidak jelas. Tempat tu jangan pergi tu rumah tu ada keras, rumah tu banyak, kalau orang Indonesia panggil kanker gitulah. Saya pun tak betul, tolong perbetulkan kalau silap. Tu jangan, rumah tu keras, banyak hantu dalam tu. Takut lagi hantu. Jadi pembantu yang ke-6, hantu yang takut dekat dia. Bukan dia takut hantu takut kat dia. Kalau hantu tu nampak dia, tak maaf tuan, tabik nak lalu, anak cucu tumpang lalu. Bukan kita cakap dekat hantu, anak cucu tumpang lalu. Hantu cakap dekat dia, tabik tuan, anak cucu tumpang lalu. Begitu. Jadi budaya Melayu ni banyak sangat hantunya. Saya rasa saya hitung-hitung dulu bila sebab kajian, Melayu paling banyak hantu. Hantu pocong, hantu bungkus, hantu kom-kom. Dululah zaman kom-kom, hantu Pontianak, hantu apa lagi, hantu raya, apa hantu lagi, banyaklah hantu, toyol. Kalau cerita orang putih, takat ni yang saya tahu hantu Dracula je. Tapi pun semat dia pakai jubah dia, pakai cantik, cuma gigi je tajam. Dracula je. Kalau cerita Cina, mesti melompat hantu dia. Tu je cerita yang saya tahu setakat ni lah. Tapi kalau Melayu, Indonesia contohnya, hantu dia paling banyak jenisnya. Hantu gulung lah, hantu pocong lah, hantu bungkus lah, macam-macam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, macam mana tu? Betul ke apa saya cakap? Maka dalam kes ini tadi, hantu-hantu yang kita cakap tadi tu bukanlah suatu persoalan kepada pembantu Imam Mahdi peringkat yang ke-6, kerana dia takut, sangat-sangat takut diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia akan buat apa juga arahan, akan lakukan apa juga arahan yang akan sangat menggerunkan, menakutkan
hantu-hantu yang bertebaran di atas muka bumi. Hantu-hantu yang ada di pasar raya, hantu-hantu ada di pasar malam, tepi jalan, dekat rumah, dekat masjid, macam-macam lah hantu yang ada, akan gerun dengan pembantu Imam Mahdi peringkat yang ke-6. Kerana pembantu Imam Mahdi peringkat yang ke-6 hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nombor 1 ya tuan-tuan dan puan-puan. Apa pula yang kedua? Maka yang kedua, tiada nafsu. Malaikat tak ada nafsu tuan-tuan dan puan-puan. Dia tak perlu makan, dia tak perlu minum. Boleh ke kita dapat? Memang tak boleh lah. Kita manusia. Kita tak boleh tak makan, tak minum, mati kita. Maksudnya macam mana? Dia tidak ada nafsu. Semalam saya dah cerita Terminator sebelum-sebelum tu. Ni Terminator yang depan. Tidak ada perasaan, tidak ada emosi, dan dia tidak ada penguasaan nafsu. Maka di sini sahih lah tuan-tuan dan puan-puan. Tak mampu lah kita. Tak mampu kita capai. Kerana pada saat pembantu yang ke-6 ini, memang malaikat je lah nampaknya yang turun. Malaikat yang akan turun membantu Imam Mahdi. Mana bukti dia? Lihat di dalam surah An'am 111. Okay? Baca di situ kisah yang saya sampaikan tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan sifat yang tidak ada nafsu. Dalam arti kata lain, apa juga yang hadap di depan dia, tidak ada yang dapat menggugat jiwa dia atas tugas yang telah dia amanahkan. Ini kita nak fahamkan simboliknya ya. Bukan nak jadi malaikat, simboliknya. Supaya kita faham nilai itu tadi. Maka apabila sesuatu pihak musuh datang kepada beliau dengan menawarkan apa juga perkara-perkara yang meruntun nafsu dia, tak akan jalan. Sebab dia tak ada nafsu. Kerana akhirnya pihak-pihak musuh akan menggunakan kaedah-kaedah yang boleh merantun nafsu kepada manusia. Maka kerosakan yang berlaku kepada manusia di dunia kerana tidak dapat dia mengawal nafsu dia, nafsu amarah dia, ya? Nafsu kepada nafsu dalam contohnya nafsu sebagai orang lelaki kepada seorang wanita yang tidak dapat dia kawal. Jadi pihak musuh akan hantar, ya? Contoh-contohnya lah, berikan wanita-wanita tertentu untuk menggoda nafsu kepada pembantu-pembantu Imam Mahdi, tidak akan tercapai. Kenapa? Dilihat, dia kata kosong, tak ada apa kurasakan. Maka nafsu telah menjadi satu perkara yang hanya menjadi proses sahaja kepada pembantu-pembantu Imam Mahdi. Tidak ada nafsu-nafsu yang melebihi daripada apa yang telah dibataskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud saya. Maka mereka-mereka ini akan menjadi manusia-manusia yang akan melaksanakan tanggungjawab dia, melakukan segala perintah-perintah yang telah diberikan oleh Imam Mahdi kepada mereka tanpa ada rasa apa-apa dalam diri dia. Maksudnya bagaimana? Jika dia diletakkanlah di satu tempat yang penuh dengan segala macam godaan-godaan, temptation. Banyak godaan-godaan ni. Godaan wanita lah, godaan harta lah, godaan apa ni, diletakkan longgok di depan dia. Dia seorang-seorang tuan-tuan dan puan-puan. Dia duduk di situ, tak tergoyang walau sehelai bulu roma dia. Sebab tak nampak itu semua sebagai satu godaan kepada dia, iaitu godaan nafsu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan lihat bagaimana kualiti-kualiti yang dimiliki oleh pembantu Imam Mahdi. Ini yang perlu kita fahamkan. Yang saya perjelaskan berulang-ulang kali kepada tuan-tuan dan puan-puan. Nak jadi pembantu pun, ya Allah, ya Rahman, sukarnya. Namun begitu, kita perlu tahu, kita perlu memahami yang dikatakan sukar itu apa. Kerana ada syarat-syarat dan ada had-had yang perlu kita ketahui, yang perlu kita fahami terlebih dahulu. Jadi itu yang kedua tuan-tuan dan puan-puan. Yang ketiga apa pula? Yang ketiga,
100% kepada single task. Maksudnya apa? Sifat mereka bukan multitask. Bukan buat kerja dalam masa yang sama, 10 kerja dalam satu masa yang sama. Dia hanya membuat satu tugasan, 100% tugasan dia menghasilkan penghasilan yang lengkap dan sempurna. Perfection, nilai-nilai kesempurnaan, iaitu dia lakukan satu perkara dalam satu masa dan dia tidak buat benda yang lain. Jadi dalam kes ini tadi tidak ada multitask. Malaikat atas tugas masing-masing. Bila dia tugasnya meniup angin, maka itulah tiup angin. Kalau tugasnya mengira hitungan hujan yang turun daripada langit, maka dia hitung saja hitungan hujan yang turun daripada langit. Kalau tugasnya itu mencabut nyawa, maka itu sajalah tugasnya, yang ini mencabut nyawa. Kalau tugasnya itu menjaga pintu neraka, maka di situlah tempatnya. Kalau tugasnya menjadi sebagaimana penjaga syurga, maka itulah tugas dia. Satu tugas, tetapi perfection. Masalah yang ada pada kita hari ini, kita tidak dapat mencari perfection bagi diri kita kerana kita multitask. Itu sifat yang ada pada manusia, kelebihan yang ada pada manusia. Benar, kita multitask, tetapi dalam multi itu tadi, kita tidak ada dominant factor. Kita perlu ada dominant factor kita untuk kita lihat di mana kekuatan dan kelebihan, kapasiti yang kita miliki, yang sebagaimana yang saya katakan tadi, single task atas diri masing-masing. Boleh buat banyak benda, tetapi dia memilih, dia dipilih dan dia meletakkan posisi apakah keahlian yang dia sebenar-benar miliki. Tugas dia apa? Kerana malaikat ni banyak, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita nak lihat penjelasan bagaimana banyaknya Al-Quran, kalau kita nak jalan tu, kita terpaksa jalan mengelak-elak dia lah. Ni nak jalan keluar, nak pergi ke bilik kita pun kita kena ngelak-elak, sebab begitu padatnya malaikat-malaikat yang ada. Konsep dia begitu, empirical prosesnya begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana banyak itu tadi, setiap seorang ada tugas dia masing-masing, macam saya katakan tadi. Jadi dia tak ada sibuk tugas orang lain. Dia tak ada busy body. Dia tak ada sibuk-sibuk nak tengok kerja orang siap belum, kerja sendiri tak siap. Kerja orang sibuk dia nak tengok. Tak ada. Macam berlaku sekarang ni. Duduk di dalam pejabat, gaji dah dapat cukup bulan, tapi dia sibuk pergi tengok kerja orang lain, kerja sendiri tak siap. Maka jika itu kita miliki, itu tidak ada kena-mengena dengan sifat yang keenam, perkara yang ketiga dalam persoalan pembantu kepada Imam Mahdi, iaitu single task. Pastikan lengkap, sempurna single task dia, tugas yang telah diberikan kepada beliau. Maka di situ datang pernyataan keahlian. Ahli di dalam satu bidang. Jadi daripada keahlian kepada satu bidang, single task, dia akan melengkapkan setiap seseorang dan akhirnya jadilah multitasking. Ya, ini multitasking bermaksud ukhuwah di antara setiap seorang pembantu kepada Imam Mahdi yang menghasilkan sistem yang besar. Tetapi gabungan daripada perfection atas single task, single system yang dilengkapkan menjadi multiple system yang mengeluarkan multitasking ataupun mengeluarkan keupayaan berbagai. Kalau ada 1000, maka 1000 sistem yang berlaku bermula daripada single multitask, single system perfection. Ni boleh faham tak dari segi teknikal ni? Jadi kaitan kepada persoalan single task ataupun atas persoalan satu tugas dalam satu masa secara perfection. Jika tuan-tuan dan perempuan, mulai daripada hari ini, tuan-tuan dan perempuan kena melihat diri tuan-tuan dan perempuan sebenarnya. Tuan-tuan dan perempuan, single task apa? Apa single task tuan-tuan dan perempuan? Maksudnya, apa keahlian yang ada dalam diri sendiri? Oh, saya boleh buat ni, Tuan Pal, saya boleh buat ni, saya boleh buat ni. Tak nak macam tu. Yang ada dalam diri kita untuk melengkapkan pernyataan saya tentang single task. Sifat, kualiti yang ada pada para malaikat untuk melengkapkan diri kita, memahamkan diri kita bagaimana menjadi pembantu kepada Imam Mahdi peringkat yang ke-6. Perkara yang ketiga. Yang keempat apa pula?
Kerana banyak sekali persoalan-persoalan yang akan datang dalam diri kita dalam menilai apa yang telah saya sampaikan, ya, untuk memahamkan apa yang telah diterima, satu. Tapi untuk melaksanakan, fikir lagi, boleh tak boleh, mampu tak mampu. Cerita ni, masa Bayu ni berterusan dengan kisah-kisah yang melibatkan kapasiti lah, teknikal lah, nilai lah dan sebagainya. Kerana ini yang perlu ada pada diri kita untuk menjadi pembantu Imam Mahdi. Maka balik kepada persoalan-persoalan apa sekalipun, apa situasi sekalipun, kita kena kembalikan kepada nilai kapasiti, nilai yang akan membawa kita kepada satu proses yang akan melengkapkan diri kita sebagai pembantu. Baru kita jelas, kita ada kapasiti ni, kita ada degree, kita ada master, kita ada PhD, kita ada RM10, kita ada RM100, kita ada RM1000. Kerana itu saya jelaskan begini. Maka sama dalam aspek-aspek yang lain-lain yang saya terangkan daripada fasa yang pertama. Maka apa juga ada syarat-syarat yang perlu kita penuhkan. Maka perkara yang keempat, ya, setelah yang tiga tadi, apakah syaratnya untuk saya lengkapkan kisah saya pada hari ini? Syarat yang keempat, tidak ada bantahan. Tidak ada bantahan. Macam semalam yang saya beritahu sebelum tu, sami'na wa ta'na. Tapi dalam kes ini, apa juga sami'na wa ta'na tu dia beritahu, maksudnya dengar dan taat, lakukan. Tapi dalam kes ini tadi, tidak ada bantahan. Orang Jawa kata enggeh, ya, enggeh, boleh, ya, tidak ada bantahan. Bagi apa pun buat, bagi apa pun buat, dia lakukan perintah, dia laksanakan perintah tanpa ada persoalan-persoalan kenapa, bagaimana, untuk apa, siapa dan sebagainya. Kerana itulah sifat malaikat, tuan-tuan dan puan-puan. Sifat yang sentiasa melaksanakan tanggungjawab tanpa ada bantahan daripada mana-mana situasi sekalipun yang dialaminya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, masa berjalan ni, tak penat ke dengar celoteh saya ni? Saya ni penat ni, berpeluh saya ni. Jadi untuk itu saya nak minta izin daripada tuan-tuan dan puan-puan, nak berhentilah sekejap, berhenti dulu, sambung lagi lah untuk esok hari. Dah terjawab tak soalan saya semua untuk peringkat yang ke-6? Mesti ada soalan lagi. Berapa ramai tuan masa Bayu? Itu soalan yang nak sampai dalam fikiran masing-masing. Berapa ramaikah jumlahnya? Ini jumlah yang diperlukan untuk menjadi pembantu peringkat yang ke-6. Maka jawapan saya begini, tuan-tuan dan puan-puan. Jawapannya semua manusia, semua jumlah manusia yang ada di dunia pada hari ini, jumlah manusia yang wujud daripada zaman Adam sampai hari ini, zaman berzaman manusia itu dihimpunkan sampai hari ini, semua ada posisi jumlah yang boleh, ya, diberikan bila masuk fasa yang ke-6. Maknanya apa? Semua dapat tempat. Begitulah banyaknya jumlah yang diperlukan untuk proses yang ke-6, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi semoga pencerahan saya kepada kali ini, hari ini telah pun dapat memberikan penjelasan yang lebih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sedar tak sedar, rupanya saya dah melebihi dah 1 jam, ya. Biasanya 40 minit je, hari ini 1 jam. Sedar tak sedar dah lebih daripada 1 jam. Jadi minta maaf, masing-masing dah gunakan kuota banyak tu. Kalau kat rumah mungkin okey lah, ya, unlimited data. Tapi yang menonton di luar tu kena standby selalulah. Bila dengan masa Bayu ni kena standby kuota, beli yang banyak-banyak, ya. Jadi insyaAllah kita bertemu lagi pada esok hari dengan topik yang terakhir, siapakah pembantu Imam Mahdi peringkat yang ke-7. Assalamualaikum, salam sejahtera daripada saya untuk semua.